Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Di sini pada malam ini kita akan bincangkan tentang tajuk roh atau hati atau ruhul amri, iaitu perbahasan secara terurai, terperinci tentang perjalanan hati, roh yang membezakan antara manusia, jin, malaikat dengan haiwan. Yang membezakan itu adalah roh. Jadi setelah dikaji dalam kitab-kitab Islam, roh ni ada berbagai-bagai nama dan istilah. Tajuk pada malam ni sangat penting, kerana ramai orang tidak pedulikan roh. Sebab dia kata roh ni urusan Tuhan, bukan urusan kita. Habis cerita. Dia faham matannya macam tu. Kita bukan mengkaji hakikat roh, kita bukan mengkaji ain roh, zat roh itu, tapi perjalanan roh itu. Jadi di sini ada perbezaan. Jadi istilah yang terkenal yang biasa disebut roh lah, kadang-kadang disebut qalbun, hati. Kadang-kadang disebut fuadun, hati sanubari. Kadang-kadang disebut latifah rabbaniyah atau ruhul amri. Pada orang Melayu, kita bangsa Melayu, kadang-kadang disebut hati, nyawa, hati nurani atau hati sanubari. Sama lah semua tu. Roh ni benda dalam. Durian musangking, yang sedapnya mana? Yang dalam. Buah manggis, kulitnya ke yang dalam? Yang dalam tu. Yang sedap. Buah naga, kulit dia ke yang dalam? Yang dalam tu. Yang dalam ni bahasa mudahnya ruh, hati, latifah rabbaniyah, ruhul amri. Nak sebut hati ke nyawa ke, boleh berlaku. Subhanallah, la haula wala quwwata. Roh yang sedang kita perkatakan ini, kalau dia berperasaan, roh ni dia berperasaan, peranan, sedih, gembira, senang, terhibur, kadang-kadang marah juga atau sebagainya, maka dia dipanggil roh atau hati atau nyawa. Itu yang ada hati yang hidup, hati yang mati, roh yang hidup, roh yang mati. Lagi sekali, kalau dia berperasaan roh ni, sedih, gembira, senang, terhibur, maka dipanggil roh. Tetapi waktu ia berkehendak, roh ni kadang-kadang dia berkehendak, berkemahuan, merangsang. Sama ada yang dia berkehendak itu positif ke, negatif ke, baik ke, buruk ke, yang dibenar ke ataupun tidak, yang halal ke, yang haram ke, maka ketika itu dia tidak dipanggil roh, hati atau nyawa. Bukan dinamakan roh, bukan nama hati, bukan nama nyawa, tapi dipanggil nafsu. Nafsu yang berkehendak, yang berkemahuan, yang merangsang. Kalau ada waktu ketikanya roh ini dia berfikir, dia mengkaji, dia menilai, dia memerhati, menyelidik, maka dipanggil akal. Kadang-kadang dipanggil roh, kadang-kadang dipanggil nafsu, kadang-kadang dipanggil akal. Lagi sekali, pendek kan? Kalau dia berperasaan sedih, gembira, senang, panggil roh. Kalau dia berkehendak, berkemampuan, dipanggil apa? Dia dipanggil nafsu, berkehendak, nafsu yang berkehendak. Kalau dia berfikir, mengkaji, maka dipanggil akal. Kalau begitu huraiannya, maka nafsu, roh atau akal ni hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Peranannya berbeza. Ia dipanggil akal. Panggil akal. Waktu bila? Waktu berfikir. Roh juga. Waktu mengkaji, menilai, memerhati, menyelidik. Bila roh ini berperasaan, tidak dipanggil akal lagi, dipanggil roh atau hati atau nyawa. Ini penting malam ni insya-Allah. Tetapi waktu ia berkehendak, berkemahuan, merangsang, elok ke tak elok ke, baik ke buruk ke, positif ke negatif, dibenarkan atau tidak dibenarkan, halal ke haram ke, waktu itu dipanggil nafsu. Jadi maknanya ia mempunyai 3 nama atau 3 istilah: roh, nafsu, akal. Tetapi hakikatnya satu, benda yang sama juga. Jadi boleh jadi kita tak faham. Ini nak bagi faham. Cuma peranannya tak sama. Peranannya tak sama, peranannya yang berbeza.
Jadi peranannya tidak sama, namanya pun tak sama. Untuk mudah difahami, kita ambil kiasan. Bila manusia, bila kita ni berbohong, namanya pembohong. Bila dia menipu, namanya penipu. Bila dia mencuri, namanya pencuri. Bila dia memimpin, namanya pemimpin. Dinamakan pembohong, dinamakan penipu, pencuri dan pemimpin. Orang yang sama. Bila kita bohong, nama pembohong. Bila kita menipu, namanya penipu. Bila kita memimpin, namanya pemimpin. Jadi hakikatnya orang yang sama, cuma namanya berbeza, peranannya bertukar, tugasnya bertukar, kerjanya bertukar. Dah jadi pembohong, dah jadi penipu, dah memimpin, begitu. Kenapa fizikal yang sama boleh timbul istilah berlainan? Kerana peranan tak sama. Peranan dia tak sama. Apakah bila namanya berlainan? Bila namanya berlainan, orangnya berlainan. Pembohong-pembohong juga, kita juga orang yang sama juga. Pembohong, penipu, pemimpin, orang yang berlainan kan? Itu maksudnya. Tidak, orang yang sama. Jadi bila kita memperkatakan, membicarakan tentang roh, ini bukan kita nak mengkaji hakikat roh, atau mengkaji ain, atau mengkaji hakikat zat roh. Kerana apa? Kerana zat atau hakikat roh itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kepala roh. Bila kita mimpi nampak orang yang baik-baik, Tok Syekh ke, Tok Guru ke, mak ayah, kita nampak jasad ke rohnya. Yang kita mimpi ni roh kita lah. Maka roh bertemu dengan roh. Perasan tak? Tak perasan. Sebab apa? Tak mengkaji. Kita rasa aku jumpa, nampak bagian, tapi tak tahu nak explain tak, nak terang tak. Kerana zat atau hakikat roh itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kepala. Yang ni fizikal. Badan kita ni fizikal, zat kita nampak lah. Roh tak nampak. Roh ini dia semacam jasad juga, tapi tak nampak. Jadi yang kena azab yang ditanya tu roh yang mendapat pakaian baru. Tidak macam mana roh, tak nampak pun roh. Jadi macam mana? Adalah pakaian baru. Cara mana? Cara yang mana Allah takdirkan pada ketika itu. Jadi kerana ia jismul latif, jadi benda yang halus, yang bersifat maknawiyah atau abstrak, maka tidak dapat dilihat oleh mata kepala roh. Mana nak nampak? Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Fa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Ini ya. Yang orang tolak tak usah kita sembang peringkat roh, kita syariat, tahu-tahu kita ni apa roh ni, sesat-sesat ni. Mengarut dah, mula mengarut dah. Dia tak faham. Ilmu ni ada banyak berlapis-lapis. Apa tafsirannya, apa canayanya, apa kehendaknya, kena faham. Maksudnya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, maka hendaklah engkau katakan kepada mereka roh itu adalah urusan daripada Tuhanku. Surah Al-Isra ayat 85. Jadi ayat Quran ni ada banyak, ada maksud dia, ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus. Semua tu perlu dengan belajar lah. Daripada ayat ini dapat kita faham bahawa hakikat roh tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala. Ini rumusan yang besar, ya. Hakikat roh tak dapat dijangkau oleh mata kepala. Zat roh pun tidak akan dapat difikirkan oleh akal. Kita tak tahu macam mana rupanya, tak tahu. Tadi ustaz ada bagi tahu roh ni dia macam jasad. Ini ada cerita dia pula. Jadi step by step lah. Hakikat roh tak dapat dijangkau oleh mata kepala. Zat roh tak dapat difikirkan oleh akal. Hakikat roh tu mana yang sebenar-benar roh ni macam mana? Siapa boleh cerita kan? Yang zat roh ni yang sebenarnya macam mana? Orang tak boleh cerita. Tak dapat dipikir oleh akal. Di luar jangkauan akal. Kita tak tahu apanya. Tetapi terasa oleh hati. Hati terasa.
Roh ni, hati, jiwa, sanubari, nyawa boleh terasa. Roh kita ni macam tadi saya kata, sedih, gembira, tenang. Maka oleh yang demikian, roh tidak dapat difikirkan oleh akal bagaimana rupanya roh tadi, bentuknya, berapa tebal, panjangnya, tak dapat dibayangkan. Allah saja tahu, tidak ada makhluk yang tahu. Itu matan basic asasnya. Walaupun ini pergi kepada penerangan supaya kita buka minda kita, supaya kita ada dalam, kita ada apa, anjakan paradigma, mengubah satu keadaan cara berfikir kita. Walaupun Allah berkata hakikat roh, zat roh tak dapat diketahui, tak dapat dijangkau oleh akal dan mata kepala, namun ada ulama-ulama yang berijtihad. Sebab itu matan ayat Quran tadi katalah bahawa roh itu urusan Tuhan. Tapi ada ulama yang berijtihad. Ini ulama yang mu'tabariyah, ulama yang menjadi pemimpin kepada mazhab. Bukan sahaja dia orang alim, tapi dia warak, dia bertakwa, dia boleh pandang tembus lagi, maka dia diberi. Oleh kerana roh ini urusan Tuhan, dengar molek-molek, oleh kerana roh ini urusan Tuhan, hakikatnya boleh tak dia memberikan kepada kita? Macam ilmu lah, ilmu, semua ilmu tanpa kecuali semuanya hak Allah belaka. Tapi yang kita tahu ni ilmu tu, ilmu sains, biologinya, fizik, chemistry-nya, tahu matematiknya, tahu ilmu, macam-macam ilmu kita tahu, ilmu dunia ni, ilmu fiqh, tauhid, macam-macam yang dinamakan, diistilahkan sebagai ilmu, kita tahu tak? Tahu. Siapa punya ilmu? Allah secara mutlak. Jadi macam mana kita boleh tahu? Dia yang bagi tahu. Jadi kalau begitu urusan roh ini urusan Allah. Kalau dia nak bagi tahu, tentu ada had dia, tentu ada limit dia. Dia nak bagi tahu, maka ulama boleh tahu. Jadi ada ulama yang berijtihad. Ijtihad ni orang yang faham Quran, ilmu Quran, hadis, dia faham kehendak-kehendak ayat-ayat hukum ni, maka dia berijtihad. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1, dosa tak juga. Walaupun dalam ijtihad dia, pendapat dia, dia perah otak, akal, pemikiran dia, lalu dia buat satu kesimpulan, tiba-tiba salah, dosa tak? Dosa pun tidak, bahkan diberi pahala 1. Kalau betul dapat 2. Kerana apa? Kerana kedudukan dia sebagai mujtahid, orang yang apa? Yang boleh berijtihad. Siapa dia? Ada antara contoh-contoh orang yang mujtahid di zaman akhir ini? Imamul Mahdi, Nabi Isa, di bawah itu apa lagi? Fatah At-Tamimi, yang bertaraf mujaddid, mujtahid. Antara yang saya nak sebut pada malam ini ialah Imam Malik. Beliau pernah berkata, roh manusia itu sama je bentuknya dengan jasad. Sama bentuk dengan jasad. Jasad macam tu, roh saya, jasad saya macam ni, roh pun macam ni lah. Sama dengan jasad. Tentu tuan-tuan nak tahu apa buktinya Ustaz, apa hujahnya. Kita ambil contoh lah, insyaAllah. Sebelum tu, kalau dia ambil ijtihad Imam Malik, artinya rupa roh kita ni macam rupa bentuk badan lahir kita. Memberi arti, walaupun Allah berkata roh itu urusannya, hakikat roh itu Allah yang tahu, makhluk tak tahu. Makhluk tak tahu, kemudian makhluk tahu, boleh tak? Bolehlah, dengan izin dia juga. Jadi benda-benda yang kita tak tahu, kadang-kadang boleh tahu. Pasal apa kita tak tahu boleh tahu? Allah dah izin. Macam hari ini kita miskin, hidup tak senang, hidup susah, akan datang boleh tak kaya? Boleh, Allah izin. Faham tak? Macam tu. Jadi Allah yang tahu, makhluk lain tak tahu. Tapi bukan bermakna ada larangan. Macam Nabi SAW bersedekah kurma, kambing, unta, yang sesuai di zaman itu. Tapi hari ini kita sedekah apa pula? Sedekah laptop, sedekah entah apa benda-benda yang iPhone, smartphone, sedekah benda-benda yang canggih ni. Jadi adakah kerana benda itu tidak ada zaman Nabi kita tidak boleh bersedekah? Nabi tak larang, tidak bercanggah dengan agama. Macam tu, kayu ukur. Jadi tak salah kalau ada orang yang ada upaya, ada kemampuan, ada ilmunya,
sampai tahap dia dibenarkan untuk beristihad. Jadi ayat tadi yang menyebut bahawa roh itu urusan Tuhan bermaksud kebanyakan manusia, kebanyakan, mana ada sedikit, kebanyakan manusia tak tahu, tapi tidak boleh menolak kalau ada orang yang tertentu secara khusus yang Allah beri ilmu tentang hakikat roh sehingga dapat menghuraikannya. Bukan hakikat tu dia hurai, dia tak tahu hakikat, dia tak tahu zat roh yang sebenar. Tapi macam mana perjalanan roh itu, insya-Allah dia boleh tahu. Macam kita lah, berapa gaji dia? Gaji dia satu hari 1 bilion. Mak Datuk tak percaya lah. Jadi kebanyakan orang, hampir 99% manusia di dunia ni, mana ada gaji 1 bilion. Tetapi tidaklah menafikan bahawa boleh jadi di sana ada orang yang gajinya 1 bilion. Tengok Ustaz Abid Liu, satu hari gaji dia, subhanallah, kalah gaji bapak-bapak menteri ni 700,000. 700,000 sehari. Lepas tu buat baik pula, subhanallah, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus ikhlas, kita pula mendoakan dia, kita pula bersangka baik. Maka itu sepatutnya. Bagi setengah orang, ini mesti riak, ini mesti belagak. Apa tukar sangkaan-sangkaan itu kepada sangkaan yang baik? Kalau tak betul, kalau kita dapat pahala, ni dah. Bila orang buat baik, kita sangka buruk. Jangan macam tu. Kata nak masuk syurga, orang yang masuk syurga tu orang baik-baik belaka. Allah. Jadi Imam Malik ni, setengah ulama berpendapat yang Imam Malik beristihad ni bukan berdasarkan istihadnya, tetapi berdasarkan kasyaf. Dia macam tu pula. Dia kata sebenarnya Imam Malik yang kata roh ni sama dengan jasad ini bukan pasal dia beristihad. Pasal apa bukan beristihad? Sebab hakikat roh tak ada siapa yang tahu. Zat roh tak ada siapa yang tahu. Macam mana dia boleh beristihad satu benda yang dia tak tahu hakikatnya? Kalau benda tu betul, bolehlah. Tetapi berdasarkan kasyaf, kalau berdasarkan istihad, tidak mungkin dia dapat menjangkaunya, kerana roh itu jismullah, benda yang halus, hati nurani yang bersifat maknawiyah. Macam mana nak kaji? Ulama ni kata diibaratkan seperti cahaya. Bahkan cahaya, kalau cahaya torchlight ke cahaya ni nampak, boleh nampak. Tapi cahaya ni yang dikatakan roh ni yang tak dapat dilihat, atau jenis cahaya yang tersembunyi. Jadi bagaimana nak ijtihad? Ijtihad ini dibuat pada benda-benda yang berketul, benda yang dapat dilihat, benda yang boleh diraba, benda yang boleh dirasa. Tapi roh, benda yang tak boleh diraba, tak boleh dirasa. Seorang yang beryakazah dengan Nabi SAW secara jaga nampak batang tubuh roh Nabi SAW tadi, dia tak boleh raba. Dia boleh pergi, tapi tak boleh raba, tak boleh rasa. Ya. Jadi bagaimana nak diistihadkan yang bab roh ni, hakikat roh tadi? Setengah ulama begitu, di hujungnya dia cakap wallahu a'lam. Sambung lagi. Oleh itu, atas dasar apakah roh seseorang itu seperti rupa bentuk lahir, sebagaimana pendapat Imam Malik. Jadi kalau itu macam mana dia boleh kata saja kata? Dia ulama, subhanallah, dia orang yang ahli zuhud, dia orang kaya Imam Malik ni, tapi sedikit pun tidak terpengaruh dengan kekayaannya. Orang kaya Imam Malik ni. Jadi dia berpendapat Allah beri dia kasyaf. Walaupun kaya, zuhud, warak, bertakwa, boleh dapat kasyaf. Kasyaf ni apa? Bahasa mudahnya pandang tembus. Macam kita sama-sama kita ni, kita tengok, kita boleh tahu dosa dia, boleh tahu dosa sekian tarikh pun boleh tahu. Dan saya telah berulang kali menyebut bahawa sebenarnya tidak ada seorang pun yang ada kuasa. Termasuklah subhanallah Nabi SAW tak ada kuasa, malaikat tak ada kuasa, malaikat Israel tak ada kuasa, wali tak ada kuasa, mujahid tak ada kuasa, tok guru tak ada kuasa, siapa-siapa pun tak ada kuasa yang bernama makhluk ini, kecuali Allah sahaja yang ada kuasa.
Jadi macam mana pula Ustaz kata tadi dia boleh pandang tembus kasar, dia tahu pula dosa kita berapa hari bulan tahun bila? Dengan izin Allah lah. Wattaqullah. Hendaklah kamu takut sebenar-benar takut kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Nanti Allah akan ajar kamu. Ajar apa? Benda yang kamu tak tahu dia ajar. Boleh tahu dosa-dosa. Ni orang yang macam mana ni? Inilah namanya orang roh. Orang yang hatinya, rohnya bersih. Wakil Tuhan, mujadid, roh dia bersih. Dia arif billah, ahli tauhid, ahli marifat, boleh pandang tembus. Hari ini kita jumpa tok guru pondok sekalipun, pada umumnya, bukan semua, ada tok guru pondok ni yang alim, yang warak, dia boleh baca hati kita. Dia boleh baca sejarah silam kita. Dia tahu sejarah hitam kita sebahagian. Jadi ini nak sebut pada umumnya di zaman ni kita jumpa tok guru ke siapa ke, orang baik ke, mana-mana orang yang secara umum lah, ustaz ke, tok guru ke, siapa-siapa, kita pun tak takut dia. Sebab apa? Antara lain, dia bukan kenal aku, dia bukan boleh tahu hati aku, dia bukan tahu dosa-dosa aku. Tetapi nanti sejarah akan kembali berulang di zaman kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman. Pemimpinnya adalah orang yang diisyaratkan, disebutkan oleh hadis Nabi SAW, sehingga dia boleh pandang tembus. Tengah ambil air sembahyang, dia nampak dia muka rimau, muka khinzir, muka serigala, muka monyet, muka macam-macam. Tapi yang namanya guru yang benar-benar bertakwa ni, dia bukan kerja dia nak menghina orang. Setengah orang dapat kelebihan kasyaf, ada juga. Dia dapat kelebihan kasyaf, nampak orang ni muka macam beruk. Lalu dia kata, kamu ni tadi aku nampak muka macam beruk. Ini maknanya dia tak cukup lagi takwa dia. Ada pun orang yang bertakwa, khususnya kepada guru-guru mursyid, apabila dia pandang anak muridnya yang ramai tu, sebahagian besarnya mukanya macam ni, macam ni, kerana dosa-dosa mereka, dia sabar. Dia tak lagi tahu pun, dia terus didik, sehingga akhirnya semua murid-murid itu selamat. Inilah taraf mujadid, tuan-tuan sekalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan roh yang halus tadi diperlihatkan macam rupa diri seseorang. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran bahawa tidak ada orang yang mengetahui hakikat roh itu melainkan Allah adalah untuk orang awam. Satu tafsiran ayat Quran ni untuk orang awam. So manusia ada peringkat-peringkat. Orang yang biasa-biasa, akal dia tak menjangkau sejauh itu lagi. Manakala bagi orang yang khusus macam Imam Malik, mungkinlah Allah beritahu padanya sebagai karamahnya. Karamahnya. Jadi pendapat ini munasabah, pendapat ini rasional, pendapat ini masuk akal, pendapat ini ada justifikasinya, boleh diterima. Contohnya kita, semua orang ada pengalaman. Kita bermimpi melihat seseorang yang kita tak pernah jumpa, dengan orang yang pernah kita jumpa, sama ada yang masih hidup. Yang pernah kita jumpa boleh jadi, yang tak pernah kita jumpa boleh jadi, sama ada yang hidup sudah mati. Kita jumpa dalam mimpi. Kita tidur, roh kita, dia datang, roh dia. Itu yang disebutkan roh bertemu roh. Atau kita jumpa dia macam kalau mak kita dah meninggal, roh mak kita datang, bukan jasad dia. Nampak tak bila roh datang, sama tak macam mak? Sama sebiji. Istilah sekarang kata sama sejibi. Sama macam mak kita, tapi dia bukan jasad, roh. Apa yang kita lihat dalam mimpi itu serupa dengan bentuk lahir. Sedangkan orang yang kita lihat dalam mimpi itu rohnya, bukan orangnya. Jadi di waktu itu dia adalah roh. Roh bertemu dengan roh. Tetapi mengapa dalam mimpi kita roh orang itu serupa dengan dirinya, sedangkan bukan bermimpi jasadnya tetapi rohnya? Ini membuktikan bahawa roh orang itu macam jasadnya juga. Jadi benarlah apa yang diisytiharkan oleh Imam Malik. Satu, kita tambahlah yakin.